Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih kepada semua pembahas-pembahas yang telah turut serta untuk membangkitkan perbahasan di peringkat jawatankuasa bagi NRECC. Dan saya akan pergi mengikut topik yang dibangkitkan. Pertama sekali tentang soal kerosakan di kawasan empangan hidroelektrik Kenyir. Untuk makluman, selepas kejadian tersebut, kerja-kerja pembaikan telah pun bermula pada Mac 2022 dan ada 5 cerun dan kerja-kerja sudah pun bermula dan ada cerun-cerun yang telah pun siap dan ada beberapa lagi cerun yang dijangka siap antara tahun 2024 sehingga 2025. Dan untuk makluman, kos pembaikan ini bagi kawasan yang berada di dalam sempadan tanah TNB ditanggung oleh TNB, dan bagi kawasan di Empangan Kenyir ini yang berada di luar sempadan TNB ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan. Dan kerja-kerja sedang berlangsung. Seterusnya, Yang Berhormat Tawau membangkitkan tentang mengapa tidak dipercepatkan pengurusan dana untuk hidroelektrik Apa Padas dan juga talian Southern Link di negeri Sabah, dan mesyuarat jawatankuasa teknikal penyerahan kuasa kawal selia bekalan elektrik Sabah kepada Kerajaan Negeri Sabah pada 21 Julai 2023 telah bersetuju bahawa pelaksanaan projek talian penghantaran 275 kV dari Menggalong ke Tawau iaitu Southern Link akan perlu dimohon oleh Kerajaan Negeri Sabah terus kepada Kementerian Ekonomi. Dan mengenai projek loji jana kuasa hidroelektrik Apa Padas, ia telah pun dianugerahkan projek 187.5 megawatt ini telah pun dianugerahkan kepada penjana bebas ataupun IPP dengan izin pada 28 Januari 2022, dan mereka sendiri yang akan keluarkan kos untuk membina atau membiayai projek tersebut. Tadi banyak beberapa yang berhormat ada membangkitkan tentang soal tenaga pengeksportan tenaga boleh baharu ke Singapura. Apa yang saya boleh katakan, pertama sekali mekanisme energy exchange ini telah pun diluluskan di peringkat kabinet dan kita akan berikan butirannya. Energy exchange ini akan dikendalikan oleh single buyer yang mengendalikan bekalan elektrik selama ini. Mereka juga akan bertanggungjawab kepada energy exchange yang akan diperdagangkan dengan negara Singapura. Dan saya nak bagi perumpamaan mudah. Selama ini kita ada hasil-hasil. Saya bagi contoh seperti kelapa sawit. Itu satu hasil mahsul yang ada di negara kita, dan kita tidak ada masalah sebelum ini untuk kita menjual hasil tersebut untuk kita mendapat pendapatan dan kemudian mengembangkan lagi ladang-ladang sawit. Kita tengok Felda misalnya telah membantu mengangkat ramai rakyat Malaysia, khususnya masyarakat Bumiputera, daripada kemiskinan apabila kita terlibat di dalam perdagangan sawit ini secara besar-besaran. Jadi sama juga tenaga boleh baharu ini, kalau kita bercakap tentang tenaga solar, matahari ini ialah satu unlimited resource dengan izin, dan kita dapat sumber tersebut. Kita tahu negara seperti Singapura, mereka tidak cukup tanah untuk membina panel-panel solar, maka kita menjual dan mereka sanggup membayar harga yang berkali-kali ganda lebih tinggi daripada harga yang ada di negara kita. Jadi atas dasar itu, negara seperti Indonesia pun, negara seperti Vietnam, di Malaysia sendiri Sarawak berminat atas sebab itu. Dan kita tahu, ini saya telah jawab berkali-kali di Parlimen, bahawa dengan harga yang lebih tinggi itu, kita bukan jual semua. Kita tentulah nak simpan majoritinya di negara kita. Tetapi kerana kita tidak dapat mendapat pendapatan yang mencukupi selama ini daripada syarikat-syarikat di Malaysia dengan tarif yang rendah dan sebagainya, maka kita melihat bahawa kita dapat, bila kita menjual ke Singapura, kita dapat scale up dengan izin dan menggunakan teknologi-teknologi baru seperti battery storage, dan kita perlu pelaburan 180 bilion ringgit untuk menaik taraf grid
Itu semua kalau nak suruh rakyat Malaysia tanggung semata-mata, saya rasa amat berat. Ya. Jadi atas dasar itu kita akan ekspor, tetapi kita akan buat dengan cara yang terancang. Dan banyak data center terus masuk di negara kita walaupun dengan dasar baru yang ada ini. Tentang yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Mersing tentang pasaran import tenaga, ya. Tetapi kalau soal import gas dan sebagainya, yang itu di bawah kawal selia Kementerian Ekonomi, ya. Tetapi kita cuba mempelbagaikan sumber bahan api sebagai salah satu yang disebut tadi tentang trilema tenaga. Untuk energy security, kita cuba mempelbagaikan sumber tenaga bahan api kita. Jadi atas dasar itu, ya, kita banyak bergantung selama ini kepada gas dan juga kepada arang batu, kalau sebelum ini kepada minyak, dan itulah yang memang satu memberi implikasi dalam penetapan tarif ICPT yang ada di negara kita. Jadi sebab itu juga kita merasakan tenaga pulih baru ini penting untuk kita mengurangkan kos tenaga dan juga meningkatkan kita punya kita dapat membebaskan daripada bergantung kepada negara luar daripada pengimportan bahan api, tetapi ia perlu dibuat secara teratur supaya tidak membebankan rakyat. Yang Berhormat Sandakan membangkitkan tentang untuk mengatasi masalah bekalan elektrik di Sabah. Dan kita sememangnya ada perbincangan yang kita buat menerusi JPET, Jawatankuasa Perancangan dan Pelaksanaan Pembekalan Elektrik dan Tarif Sabah, dan ia dianggotai oleh kerajaan, agensi dan juga kementerian dan agensi persekutuan dan juga negeri dan juga SCSB sendiri. Dan selepas ini, ya, sebagaimana kita maklum, apabila pembekalan elektrik kepada kerajaan negeri Sabah diserahkan bermula pada Januari 2024, kerajaan Sabah yang akan mengemudikan JPET dan PDP bagi Power Development Plan bagi negeri Sabah. Masalah utama di negeri Sabah ini ialah antara gap di antara pantai timur dan pantai barat. Sebagaimana disebut, antara perkara yang dapat membantu ialah Southern Link tersebut. Dan kita juga sedang melihat langkah-langkah jangka pendek penggunaan interim set generator SESB 100 megawatt selama 6 bulan, melaksanakan semula rental set 100 megawatt di kawasan pantai barat Sabah, mempercepatkan penggunaan battery energy storage system 200 megawatt dan melanjutkan operasi stesen jana kuasa sedia ada sekiranya perlu. Itu antara perkara-perkara yang dibincangkan dan akan diteliti oleh Suruhanjaya Tenaga dengan Energy Commission of Sabah, ECOS dan juga SESB. Dan tentang Yang Berhormat Kota Belud tadi membangkitkan kenapa subsidi elektrik dikurangkan daripada 76 kepada 55 juta. Sebenarnya walaupun peruntukan yang tinggi diterima pada tahun-tahun sebelum ini, tetapi dilihat prestasi perbelanjaan hanya sekitar 50% secara purata. Jadi sebagai contoh, 2021 peruntukan yang diterima adalah 80 juta daripada kerajaan pusat dan prestasi perbelanjaan adalah 47%. Namun ia tetap memberi manfaat kepada lebih 100,000 ketua isi rumah miskin tegar. Tahun 2022 peruntukan yang diterima adalah 78 juta dan prestasi perbelanjaan adalah 54%. Jadi kita merasakan bahawa 55 juta ringgit adalah mencukupi untuk program merebat RM40. Ini untuk seluruh negara dan berdasarkan prestasi perbelanjaan yang lalu dan trend yang sama pada tahun 2023. Dan seterusnya seterusnya YB Menteri boleh mencelah Kota Belud. Ini yang berkenaan untuk bekalan air Sabah 320 juta tu. Saya masih menunggu jawapan yang tu YB Menteri. Sebagaimana saya sebut tadi, saya akan ikut topik. Saya bukan ikut Yang Berhormat. Jadi nanti sampai ke air. Okey. Sabar. Ya. Jadi nanti kalau tak dalam tu daripada monyet ke air ke hutan dalam tu mungkin terlalu ni, kita akan ikut topik.
Jadi tentang sasaran 70% untuk tenaga boleh baru ini dibangkitkan oleh Kuala Terengganu. Kita amat committed untuk mencapai sasaran tersebut dengan feed-in tariff, net energy metering, Salco, green electricity tariff, dan banyak perkara-perkara ini juga kita telah mempermudahkan apabila kita memulakan kenaikan tarif elektrik. Jadi ini sebagai satu alternatif kepada pengguna-pengguna elektrik di negara kita. Sekarang sedia ada kapasiti tenaga boleh baru kita ialah 25%. Ya, jadi memang ya, kita memerlukan lebih banyak usaha untuk kita sampai ke 70%. Dan untuk hydro mini sebagai satu alternatif kepada empangan yang besar, sememangnya kita akan meneruskan penawaran kota untuk loji janakuasa mini hydro sebagai satu lagi sumber tenaga. Kita tidak hanya boleh berharap kepada sumber solar semata-mata. Namun kita juga berharap kerjasama daripada kerajaan-kerajaan negeri, ya, sebab bila mengguna air, mengguna tanah dan sebagainya, ia melibatkan kawasan kerajaan negeri, dan hanya dengan kerjasama daripada kerajaan negeri kita dapat mempermudahkan. Dan ini berdasarkan kumpulan wang, kutipan dana kumpulan wang tenaga boleh baru yang akan digunakan untuk menampung kos pelaksanaan mekanisme FIT. Ya. Yang Menteri sebutkan tadi, kita menjangka 70% untuk tenaga boleh perbarui. Cumanya saya nak minta pandangan Yang Berhormat Menteri berkaitan base load. Adakah tenaga boleh perbarui tersebut boleh jadikan base load? Sekarang ni base load kita adalah gas dan coal. Dan bila sampai 70%, adakah tenaga boleh baru itu dijadikan base load atau bagaimana perancangan pihak kementerian? Yes, memangnya cabaran kalau kita ada tenaga solar ialah soal intermittency, iaitu hanya pada waktu siang, itu pun sekitar 4 hingga 5 jam waktu puncak untuk tenaga solar. Jadi untuk base load, kalau dengan tenaga tenaga solar, kita sebab itu bateri menjadi satu option, tetapi buat masa ini harga bateri masih lagi agak mahal. Kedua, kita juga sedang melihat kalau di masa hadapan, kita juga ada tadi dibangkitkan tentang soal biomass. Cuma biomass ini buat masa ini ada beberapa kekangan yang menghalang biomass ini dapat betul-betul berkembang. Kita antara pengeksport utama bahan api biomass ini kepada Jepun, kepada Korea, tetapi kita tidak banyak gunakan. Ada ladang-ladang sawit yang gunakan tetapi pada skala kecil dan hanya internal. Itu dapat provide base load. Waste to energy, ya, mungkin dapat provide base load. Mungkin suatu masa ketika nanti hidrogen itu juga dapat provide base load. Jadi bateri bagi saya, kalau bila kita bergantung kepada tenaga solar, bateri itu memainkan peranan penting. Dan kita berharap, ya, kalau kita lihat macam panel solar dan sebagainya, apabila penggunaan semakin banyak, teknologi semakin tinggi, harga dia jatuh lebih rendah. Seterusnya, kerajaan dibangkitkan tadi, kerajaan meletakkan sasaran 8% penjimatan permintaan elektrik. Apakah pencapaian terkini program kecekapan tenaga? Kalau kita lihat NEAP, National Energy Efficiency Action Plan, dengan izin, sehingga 30 Oktober 2023, pengurangan penggunaan tenaga adalah sebanyak 5.84% bersamaan dengan 8,588 gigawatt jam, berbanding sasaran pada tahun 2023 iaitu 6.1%. Jadi kita kurang sedikit, tetapi kita merasakan kita masih lagi berada pada landasan yang betul, dan ini akan dapat ditingkatkan dengan Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga yang Dewan Rakyat telah pun luluskan baru-baru ini. Tentang NEM di bumbung premis, ya, bagaimana sambutan daripada rakyat dan penjimatan daripada rakyat. Sejak diperkenalkan pada tahun 2016, NEM Rakyat telah mendapat sambutan lebih 15,000 pengguna elektrik dengan jumlah kapasiti 677 megawatt, sama ada di premis kediaman dan bangunan masing-masing. Dan ini adalah terbuka kepada semua pengguna elektrik, termasuk pengguna daripada luar bandar. Jadi tentang banyak juga dibangkitkan bahawa pengumuman yang dibuat bahawa hanya JLC saja boleh turut serta untuk membekalkan panel solar untuk premis-premis kerajaan, dibangkitkan oleh Kuala Nerus dan beberapa yang berhormat yang lain. Sebenarnya kerajaan tidak pernah menghadkan, cuma yang dinyatakan ialah kesanggupan atau komitmen yang telah digambarkan oleh syarikat-syarikat JLC untuk memasang
panel solar kepada bangunan-bangunan kerajaan. Bangunan-bangunan kerajaan tetap terbuka menerusi program NEM Gomen. Kota berjumlah 70 megawatt boleh diagihkan kepada mana-mana bangunan kerajaan dan mereka terbuka untuk ambil mana-mana syarikat untuk memasang panel solar tersebut. Seterusnya, tentang langkah jangka masa pendek tentang langkah jangka masa pendek dan panjang untuk negara menjadi pusat hub tenaga. Sebab itu bagi kita merasakan perdagangan rentas sempadan tenaga ini adalah sangat penting bagi kita dapat menjadi satu pusat kepada ASEAN Power Grid yang menghubungkan seluruh rantau ini. Ya, kita sebagaimana kita ada sebut, Laos telah pun membekalkan tenaga elektrik kepada Malaysia dan Singapura menerusi Thailand, dan kita nak hubungkan lagi sambungan ini, dan ini akan membolehkan penggunaan tenaga pulih baru yang lebih tinggi. Okey, seterusnya, saya juga nak sebut tadi sebab saya ada jelaskan tentang empangan kenyir, tetapi tentang empangan cerih, ia berdepan dengan beberapa masalah seperti enapan ataupun sedimentation dan kerosakan peralatan dan juga tirisan. Ya, jadi untuk makluman, projek ini telah diiklankan pada April 2023 untuk memperbaikinya, dan SST dijadualkan pada bulan ini dengan jangkaan siap pada Mei 2026. Kos ceiling ialah sebanyak 31,450 ringgit. Tentang soal IWK, ini juga banyak dibangkitkan. Sebenarnya kenapa IWK tidak ada peruntukan bagi tahun 2024? Kalau sebelum ini peruntukan untuk IWK ialah 90 juta untuk 2023. Tetapi setakat ini IWK mampu beroperasi dengan baik pada tahun ini 60 juta sahaja daripada peruntukan 90 juta tersebut. Jadi untuk makluman, mesyuarat Jemaah Menteri Kerajaan yang lepas, ya, pada 20 April 2022 telah bersetuju dengan pelarasan tarif untuk IWK yang mula dilaksanakan pada Januari 2023. Maka kita menjangkakan bahawa bermula tahun 2024 IWK tidak perlu lagi subsidi daripada pihak kerajaan. IWK juga telah cuba mengoptimumkan penggunaan kos pengurusan dan pengoperasian IWK dan melaksanakan non-core business dengan izin seperti program-program circular economy dan reclaim water, kita semula biopepejal dan biogas, dan sewaan aset pembentungan kepada pihak ketiga. Tentang raup, punca berlakunya gangguan bekalan air tidak berjadual di daerah raup antaranya disebabkan oleh paip pecah dan juga pencemaran sumber air mentah. Atas sebab itu, kerajaan telah meluluskan peruntukan di bawah RMK ke-11 berjumlah 18 juta ringgit bagi 3 projek untuk mengatasi masalah kekeruhan yang tinggi ataupun high turbidity. Status terkini projek-projek tersebut: pertama, projek kerja-kerja segera mengatasi masalah kekeruhan yang tinggi di LRA Sungai Bilut, jangka siap pada 27 Disember tahun ini. Kerja-kerja segera bagi mengatasi masalah kekeruhan air yang tinggi di LRA Sungai Semantan, ia telah melewati tarikh siap iaitu pada 10 Jun 2023 dan sedang berjalan dengan LAD, ya, dijadualkan siap pada 30 November 2023, dan projek kerja-kerja segera mengatasi masalah kekeruhan yang tinggi di LRA Sungai Klau telah siap sepenuhnya pada 28 Februari 2023. Dan tentang kenapa raup masih lagi menghantar air kepada negeri Selangor, itu sebenarnya air di sana mencukupi, ya, tetapi sebab ada beberapa permasalahan infrastruktur yang disebut tadi, maka masalah itu berlaku dan kita dalam usaha untuk mengatasinya. Seterusnya, Bakri, apakah justifikasi pengurangan peruntukan yang begitu drastik bagi projek bekalan air di Johor? Jadi tentulah kita melihat secara keseluruhan berdasarkan prestasi dan kemajuan projek, dan penghasilan
tentang isu penghasilan air terawat lebih rendah daripada permintaan air terawat di negeri Johor. Jadi tentang soal ini, bagi memenuhi keperluan bekalan air di selatan negeri Johor, terutamanya Johor Bahru, Pasir Gudang, Pengerang dan Bandar Iskandar, antara perancangannya ialah projek penyaluran air mentah Layang 2 Johor yang dalam peringkat pembinaan dan dijangka siap April tahun hadapan. Habis Menteri. Ya. Terima kasih Menteri, saya nak ucapkan terima kasih kerana projek tempatan banjir di Sungai Pinang sudah mula berjalan. Jadi saya cuma nak ucapkan terima kasih dan saya pun berterima kasih walaupun kita nak menyambut Deepawali, Menteri masih lagi bertugas, Jelutong pun masih lagi bertugas. Terima kasih. Ini kacau daun ni. Seterusnya, projek pembinaan takungan air pinggiran sungai TAP Sungai Johor yang telah diluluskan di bawah RP3 RMK ke-12, ia telah membekalkan 200 juta liter sehari air mentah. Ia dalam peringkat penyediaan reka bentuk terperinci dan penyediaan dokumen tender. Cuma ada isu sedikit kerana cadangan lokasi asal tidak dipersetujui oleh MINDEF kerana melibatkan sebahagian tanah di kawasan Pulada. Jadi kita baru saja dapat tapak yang baru. Selain itu, projek penyaluran air mentah dari Sungai Sedili Besar ke Sungai Gembut Johor juga telah diluluskan di bawah pembiayaan peruntukan pembangunan RP3 RMK ke-12. Jadi ini antara prioriti-prioriti yang kita buat di negeri Johor. Seterusnya, tentang soal rizab margin air di Sabah yang rendah dan status 320 juta ringgit yang dimohon. Terdapat 4 projek baru berjumlah 200 juta ringgit yang telah diluluskan di bawah RP4 RMK ke-12 bagi menangani isu bekalan air Sabah, iaitu projek mengurangkan NRW di Kota Kinabalu, penggantian paip pam penggalak dan pembinaan rumah pam penggalak dan penggantian pam air bagi muka sauk dan loji rawatan air daerah Kota Kinabalu dan di Kota Raya Talipok, projek peningkatan kapasiti bagi muka sauk dan loji rawatan air Sabah dan penggantian alat jana kuasa di loji rawatan air Merotai, Tawau dan Beaufort. Bagi peruntukan selebihnya, ia akan diluluskan dalam rolling plan yang akan datang. Projek pembinaan LRA Cinta Mata telah disiapkan pada 1997 dan kerja naik taraf telah siap sepenuhnya pada 2012. LRA Cinta Mata 2 pula, Jabatan Air Negeri Sabah sedang dalam proses memuktamadkan skop kerja mengikut skop siling asal projek dan ia dalam proses penyediaan dokumen makmal pengurusan nilai. Dan surat setuju terima bagi empangan Cinta Mata telah dijadualkan keluar pada Januari 2025 dan dijangka siap pada Januari 2028. Rasah membangkitkan kenapa kita berikan kuasa kepada operator air untuk menaikkan tarif sendiri, ya. Merujuk kepada Seksyen 84 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Wasya, ia telah menetapkan bahawa Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim atas syur SPAN boleh membuat peraturan-peraturan untuk menetapkan Kota Belud. Ya. Saya ingin bertanya, yang tadi YB Menteri sebutkan, adakah ianya peruntukan sedia ada tahun 2023 atau dari peruntukan tambahan 320 juta yang tadi beberapa 4 ke tadi YB Menteri sebut? Yang saya difahamkan yang 200 juta itu berdasarkan permintaan yang telah dihantar, maka yang dihantar 320 juta tetapi telah diluluskan ataupun diperakui terlebih dahulu ialah 200 juta untuk projek-projek yang saya telah sebut tadi. Jadi di bawah Wasya kita Menteri Sumber Asli boleh membuat peraturan-peraturan bagi menetapkan tarif bagi perkhidmatan bekalan air dan pembentungan. Jadi kita kementerian melalui SPAN telah mencadangkan mekanisme penetapan tarif ataupun TSM untuk mewujudkan mekanisme penetapan tarif air yang sistematik, telus dan adil bagi manfaat kita semua. Jadi antara perkara yang kita sering hadapi ialah bagaimana purata tarif air yang dikenakan bagi pengguna Semenanjung dan Labuan ialah sebanyak RM1.43 bagi setiap meter padu. Mengambil kira pelarasan yang telah diluluskan tahun lepas oleh kerajaan sebelum ini untuk bukan domestik dan kategori khas, purata tarif dijangka meningkat kepada RM1.59 untuk per meter padu, tetapi ini masih rendah. Kalau kita ambil kos OPEX dan CAPEX, ia adalah sebanyak RM2.03 per meter padu. Jadi sebab itu kalau kita tangguhkan
operator air akan alami kehilangan pendapatan dengan anggaran 490 juta ringgit setahun. NRW pada hari ini telah pun merugikan syarikat-syarikat air ini 2 bilion ringgit setahun. Ya, jadi ada negeri misalnya 40 tahun dah tak naik tarif air, dan ada negeri yang 60% daripada air yang dirawat tidak sampai kepada pengguna. Jadi sikit lagi. Jadi sebab itu Yang Berhormat, kita merasakan masanya sudah sampai dan ada persetujuan daripada menteri-menteri besar, ketua-ketua menteri rentas parti tentang keperluan ini. Dan kita sememangnya akan ambil kira negeri yang memerlukan peningkatan tarif yang lebih drastik, kita akan bagi ruang, tetapi itu akhirnya keputusan operator air. Ya, kita cuma tetapkan ceiling. Ya. Terima kasih Menteri. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Saya mendengar penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri kata sudah ada persetujuan daripada menteri-menteri besar dari setiap negeri rentas parti. Apakah semua menteri besar bersetuju berkenaan dengan hal ini? Saya nak tanya. Sebab menteri besar biasanya, kalau tak silap saya, juga merupakan pengerusi untuk operator air di setiap negeri. Jadi sama ada wujud konflik of interest dari segi ini atau tidak. Sebab tu saya lebih menjurus kepada Yang Berhormat Menteri selaku di peringkat menteri di peringkat persekutuan bersama dengan SPAN yang menetapkan berbanding dengan menteri besar yang juga pengerusi operator tersebut. Mohon penjelasan. Ya, sebab itu yang pertama sekali saya katakan secara prinsip, secara umum, kita tidaklah membuat kenyataan bertanda tangan ke apa. Cuma yang saya nak jelaskan di sini bahawa kita bukan akan membiarkan free for all. Ya, yang kita akan benarkan, kita akan ada mekanisme dan kita tengok negeri-negeri yang perlu naik sebab dah lama tidak naik ataupun kos yang terlalu rendah. Kita letakkan satu ceiling dan terpulang kepada operator air itu apa yang tindakan yang mereka nak ambil. Mungkin mereka nak naik separuh, nak naik sepenuhnya, itu kita serahkan kepada operator air. Tetapi kita ada cap, ya, bermakna kita tidak akan membenarkan kenaikan yang ikut suka hati operator air. Tidak, ya, makna ada kira-kira dia yang kita rasa penting. Kalau boleh saya nak habiskan sebab sebenarnya banyak lagi ni saya tak sentuh, tapi saya rasa saya akan fokus pada beberapa perkara. Nak ucapkan terima kasih Menteri. Baru-baru ni mengenai pengurusan pembekalan air daripada Perak, Menteri telah lawat Pulau Pinang. Minta maaf saya tak berkesempatan, tapi nak ucapkan terima kasih. Selamat menyambut Hari Deepawali. Jelutong masih di sini menjalankan tugas. Okey. Terima kasih. Nanti saya belanja minum teh tarik. Seterusnya Menteri perlu berapa minit lagi? 5 minit? 5 minit. Ya, 5 Yang minit. lain saya akan beri secara bertulis. Ya, tolong. Bagi non-revenue water, kenapa dikurangkan daripada 325 juta kepada 154 juta? Ini kerana peruntukan program NRW National di bawah RP4 berjumlah 154 juta, iaitu 74 juta bagi NRW National Pendekatan 1 dan 80 juta bagi program NRW National Pendekatan 2. Peruntukan tahunan 2024 berkurangan berbanding tahun 2023 memandangkan terdapat satu projek NRW Pendekatan 1 yang telah siap, itu di Perlis. Ini antara negeri kritikal yang berdepan dengan NRW, manakala negeri-negeri selebihnya dijangka siap pada tahun 2024. Kementerian juga akan menambah baik program NRW kebangsaan supaya memberikan impak yang lebih menyeluruh serta akses kepada peruntukan yang lebih meluas kepada operator-operator air. Kuala Langat bertanya tentang apa tindakan kerajaan bagi mencegah pencemaran di masa akan datang. Jadi kerajaan akan menerusi NRCC akan membuat pindaan fasa pertama kepada Wasia. Pindaan ini melibatkan beberapa seksyen yang spesifik bertujuan menangani insiden pencemaran secara berkesan, secara khusus melibatkan beberapa perkara utama termasuk peningkatan tempoh hukuman dan kadar denda ke atas tindakan yang berisiko pencemaran kepada mana-mana alur air atau sistem bekalan air. Ia akan naik daripada RM100,000 kepada RM10 juta denda dan hukuman penjara daripada setahun kepada 15 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Dan ia melibatkan penyenaraian kesalahan-kesalahan baru dalam akta tersebut dan membolehkan pemegang lesen pemerkhidmatan air menuntut semula kos bagi memulihkan sistem bekalan air yang telah dicemari daripada pihak yang didapati bersalah menyebabkan pencemaran air. Kita juga akan meneruskan pindaan kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi menangani insiden pencemaran secara berkesan. Pindaan akta ini akan dibuat secara berfasa, iaitu fasa 1 dan fasa 2, dan fasa 1 dijangka akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama pada 16 November 2023.
Dan tentang loji rawatan kumbahan, apakah pemantauan pelepasan kualiti effluent agar mematuhi standard? Ia dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar mengikut piawaian yang telah ditetapkan di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 2009. Pematuhan kepada piawai pelepasan effluent terawat telah mencapai 97.6%, tetapi masih terdapat pelepasan sisa terlarang secara haram ke dalam lurang pembetongan IWK, iaitu yang juga menjadi antara cabaran, dan ada 9 kes pada setakat September 2023 pada tahun ini. Jadi IWK dengan SPAN, JAS dan Badan Berkuasa Air seperti luas sentiasa melaksanakan pemantauan untuk mengelakkan perkara ini berlaku. Tentang soal interceptor, itu sebenarnya program Selangor Maritime Gateway, tetapi kita akan menandatangani satu MOU antara kerajaan pusat dengan interceptor untuk kita melihat untuk dibawa ke negeri-negeri yang lain. Dan sandakan Shah Alam, saya ingat yang terakhir lah. Shah Alam bertanya tentang justifikasi pengurangan kos projek pembentungan negara. Pada tahun 2024, kebanyakan projek pembentungan yang sedang dibina mencapai peringkat kemajuan projek 90%, manakala projek-projek baru berkeutamaan tinggi statusnya dalam perolehan pada tahun ini, dan SST dijangka dikeluarkan pada sekuan pertama dan sekuan ketiga 2024, dan aktiviti fizikal hanya pada tahun berikutnya. Tentang program Waste to Wealth untuk pembentungan, Pelan Induk Teknologi Hijau Malaysia antara lain bertujuan menguruskan sisa kumbahan dengan lebih efektif melalui penerapan teknologi hijau bagi menjana waste to wealth, seterusnya bagi ke arah alam sekitar yang lebih mampan. Dan IWK sedang giat dengan pelbagai inisiatif hijau untuk menggunakan hasil byproduct daripada proses pembentungan. Ini termasuklah penggunaan semula bioeffluent untuk kegunaan industri bukan makanan, di mana IWK bekerjasama sekarang dengan 3 operator bekalan air dan penggunaan semula biopepejal untuk penghasilan baja. IWK juga sedang melaksanakan inisiatif biogas dan pemasangan panel solar untuk kegunaan penyanaan tenaga elektrik untuk kegunaan dalaman operasi IWK. Ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang telah dibangkitkan oleh ramai yang berhormat. Saya mohon maaf. YB Menteri, Bangi. Ya. Mungkin boleh sentuh sikit tentang RTB Sungai Langat fasa 2 khususnya untuk daerah Hulu Langat. Terima kasih YB Menteri. Saya akan bagi secara bertulis untuk yang berhormat. So yang lain saya akan serahkan secara bertulis, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berhormat di atas keprihatinan untuk turut sama berbahas bagi NRCC di peringkat jawatankuasa. Baik, terima kasih Menteri.